أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengurusi surau kita, hari ini jatuh kasih surau, tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu sekali lagi pada malam ni insya-Allah. Dan malam ni kita sambung cerita kita daripada kitab Maqasid Asy-Syariah. Okey, sebelum tu macam biasa kita buat ulang kaji sikit tuan-tuan. Okey, Maqasid Asy-Syariah terbagi kepada 3, betul. Alhamdulillah. Okey, yang pertama Maqasid Ad-Daruriyat. Alhamdulillah. Minggu ni okey, alhamdulillah, jawapan lagi mantap Ad-Daruriyat. Maqasid Ad-Daruriyat terbagi kepada 5. Okey, alhamdulillah, ada perkembangan yang bagus Okey, yang pertama Hifzuddin. Masya-Allah. Ini macam menghafaz yang tadi ni. Hifzuddin, okey, menjaga agama. Yang kedua Hifzu an-nafs, menjaga nyawa. Okey, betul yang Melayu betul lah, menjaga nyawa. Yang ketiga Hifzu al-aqal, okey, menjaga akal. Yang keempat menjaga an-nasab. Yang kelima menjaga harta, mal, hifzul mal. Okey, betul. Alhamdulillah dia kena ulang selalu supaya kita ingat Okey. Baik, kemudian kita ada maqasid apa dia? Yang kedua al-hajiyat. Hajiat maqasid al-hajiyat. Maqasid hajiyat ni lebih kepada keringanan. Keringanan daripada hukum yang biasanya dibuat, contohnya biasanya dibuat secara penuh. Contohnya solat jamak qasar, itu dipanggil termasuk dalam maqasid hajiyat. Ataupun dalam bulan puasa diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit, tak mampu puasa, ataupun orang yang dalam keadaan yang musafir contohnya. Itu kelonggaran. Kelonggaran itu dipanggil maqasid al-hajiyat. Satu benda yang kita perlukan, tetapi kalau tak ada pun tak apa. Cuma kalau tak ada dia susah. Jadi Allah Ta'ala bagikan kelonggaran supaya kita mudah untuk beramal. Itu maqasid al-hajiyat. Okey, lebih kepada kelonggaran ataupun dalam bahasa Arab disebutkan at-takhfif, keringanan. Okey, itu maqasid al-hajiyat. Kemudian kita ada satu lagi maqasid apa dia? Tahsiniyat. Ada hujung-hujung tu makin payah Yang mula-mula tu okey sikit Maqasid at-tahsiniyat artinya satu perkara yang mana Allah SWT wajibkan kita melakukannya. Okey, sama juga hukum ni wajib, ada benda yang diharamkan tetapi kalau seorang yang melakukan benda yang haram termasuk dalam tahsiniyat ni, dia jadi tak cantik saja tapi tidaklah sampai hukumnya sama macam daruriyat. Maknanya contoh akhlak, orang cakap kasar, okey, contohnya, ataupun jenis pemarah, pembengis, itu tak bagus. Okey, tapi kalau dia tak ada benda tu, jadi sempurnalah keimanan dia, akhlak dia sempurna. Ataupun nipu, yang lain bagus dah, cuma satu je menipu, jadi tak baguslah. Dia tetap berdosa tapi hukumnya tak sama macam yang 5 tadilah. Jadi kalau contoh yang lain semua baguslah. Okey, semua bagus, semayang bagus, ibadat bagus, tak bunuh orang, tak minum arak, tak berzina, tapi suka menipu je, ataupun suka mengumpat. Cantik tak? Tak cantik. Jadi maqasid at-tahsiniyat ni dia menyempurnakan akhlak seseorang Islam. Itu maqasid at-tahsiniyat. Baik, kemudian kita dah bincang tu semua tiga tu. Sekarang kita nak cerita tentang perkara-perkara yang memudahkan ataupun membantu untuk capai benda-benda itu semua. Yang malam ni kita akan bincang bagaimana nak capai maqasid yang ketiga, iaitu hifzun nasab. Macam mana nak jaga nafsu nasab ni, hifzun nasab ni, macam mana Allah Ta'ala meletakkan hukum, contohnya untuk jaga dia punya nasab manusia, untuk jaga maruah manusia. Antara perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala demi untuk menjaga nasab manusia, untuk menjaga maruah manusia ni adalah Allah Ta'ala mengharamkan
zina. Baik, kenapa Allah Ta'ala haramkan zina? Secara logik, yang kita boleh yang orang kata boleh fikir secara spontan lah. Kenapa Allah Ta'ala haramkan zina? Boleh bagi tahu kenapa agak haram? Maqasid dia, apa matlamat dia, apa objektif pengharaman tersebut? Okey, nasab tak jelas. Okey, itu sebahagian. Okey, bagus. Okey, nasab yang tak jelas. Maksudnya kalau seorang tu melakukan zina, seorang perempuan melakukan zina dengan banyak lelaki, tiba-tiba beranak seorang, tak tahu siapa ayah dia. Apa jadi masalah dia? Apa masalah dia? Kalau berlaku ini dalam masyarakat kita, apa masalah dia? Masalahnya akan berlakunya apa dia? Kocak-kacau pilau lah. Kan? Tak ada orang nak ambil tanggungjawab. Contohnya anak ni dah lahir, anak luar nikah, tak tahu siapa bapak dia, tak ada siapa nak didik dia. Bila tak ada orang yang didik dia, apa berlaku? Anak tu jadi anak yang liar. Anak tu terlibat dengan dadah, anak tu terlibat dengan perkara-perkara kemaksiatan, mungkin terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Dan bila nak cari bapak dia, tak tahu. Semua tak mengaku bapak dia. Cuma sekarang ni ada teknologi lah, gunakan apa nama ni, DNA test dan sebagainya kan. Itu boleh, tapi secara umumnya dia akan jadi banyak masalah. Itu yang kita faham, yang boleh kita faham secara on the surface lah, sekali spontan ni kita boleh tahu itu di antaranya. Tetapi ada juga orang berhujah, itu kalau beranak. Kalau tak beranak, okey lah. Tak okey juga. Orang kata okey juga. Antara kenapa sebab Allah Ta'ala mengharamkan zina adalah kerana mungkin menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit dengan sifilis, dengan HIV, AIDS dan sebagainya. Okey, tapi orang kata pula itu dapat dielakkan dengan menggunakan contohnya kondom. Contohnya, ataupun dipilih sebelum dia melakukan zina, dipilih, check dulu. Ada penyakit tak? Tak ada penyakit. Oh, dia pun melakukan zina. Tak ada penyakit. Penyakit lepas, penyakit tak. Atau dia pakai kondom. Selamat tak? Mungkin selamat. Jadi, kenapa haram? Jadi kalau kita guna logik, memang kata okey lah. Macam orang minum arak kan. Minum arak, dia kata kenapa arak diharamkan? Kerana dia mabuk. So kalau minum tak mabuk, okey ke? Tak okey juga. Haram juga. Sama juga dengan kes zina. Kes zina sama ada dia boleh melahirkan anak yang luar nikah ke, boleh menimbulkan masalah pada nasab ke, atau tidak ke, ataupun boleh menghalang daripada terkena penyakit. Contohnya, dia haram tak? Masih tetap haram. Kenapa dia tetap haram? Kerana haram halal ni adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tertakluk kepada sama ada manusia faham tak faham, manusia tahu ke tak tahu, ada keburukan tak keburukan. Tapi biasanya kalau haram tu memang buruk lah. Tapi kalau berdasarkan kepada apa yang kita sebutkan tadi, mungkin kita ada hujah-hujah yang menolak keburukan tersebut kan. Itu menurut akalnya. Tapi adakah dia berubah hukum dia? Maknanya takkan berubah. Sebab yang menentukan halal haram adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan sebab perzinaan tersebut dari sudut zahirnya mungkin ada ramai yang bermanfaat. Zina itu sendiri memang buruk pada pandangan kita, tapi ada orang ambil manfaat tak daripada zina? Ada. Orang buat bisnes. Kalau setengah-tengah negara tu dia jadi pelancongan tu, sebahagian dia adalah pelacuran. Sebahagian daripada bisnes bahkan ada setengah negara legalize ke benda tu, lesenkan. Macam business woman contohnya. Ada lesen, ada lesen. Pergi test apa nama ni, kesihatan apa semua, setiap bulan dia kena test kesihatan, pastikan dia sihat. Okey, go. Buat bisnes. Kau ni bayar cukai kat kerajaan. Ada negara macam tu tuan-tuan, dia legalizekan pelacuran. Jadi nampak zahir macam ada kebaikan. Selamat daripada penyakit. Okey, kalau dia pakai kondom dan sebagainya, mungkin selamat daripada penyakit. Tapi adakah dia jadi halal? Tidak jadi halal. Dia tetap haram kerana memang Allah Ta'ala tetapkan benda itu jadi haram. Jadi menentukan halal haram ni bukan disebabkan oleh apa yang kita fikirkan, tetapi untuk kita memahami kenapa Allah Ta'ala mengharamkan, maka kita datangkan dengan maqasid tersebut. Tapi kalau maqasid itu dapat, maknanya tidak dapat dicapai pun, itu tidak ada masalah. Hukum haram tetap haram. Nah, ada benda yang kita boleh faham dia punya maqasidnya, ada yang kita tak boleh faham. Jadi hukum tidak terletak kepada maqasid. Okay? Cuma maqasid ini dia membantu kita untuk lebih memahami hukum. Dia supaya kita lebih yakin tentang hukum yang Allah Ta'ala haramkan. Kenapa? Kita lihat kaji-kaji, oh gini rupanya. Ini sebabnya. Itu lebih memahamkan kita tentang hakikat kenapa Allah SWT
mengharamkan satu-satu hukum. Baik. Bab zina ni tuan-tuan, memang jelas dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan ayat yang selalu kita dengar, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Okey, dalam ayat ini Allah SWT sebut apa dia? Janganlah kamu menghampiri zina. Ini pun orang buat hujah juga, hujah secara orang yang tak faham agama lah, yang tak faham ayat Al-Quran. Mereka kata wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Ada yang kata, dia kata tak boleh dekat zina, tak apa. Sebab apa? Sebab ayat Quran tak kata jangan kamu berzina. Allah kata jangan kamu menghampiri zina. So berzina tak ada, tak apa. Tak boleh tuan-tuan. Maksudnya salah faham lah tu. Maksudnya kalau kita kata dekat pun tak boleh, zina lagi lah tak boleh. Itu sepatutnya. Tapi ramai orang yang buat hujah yang berbagai-bagai ikut kepala otak dia kan. Tak betul lah tuan-tuan. Jadi kalau tengok dalam ayat ini, janganlah kamu menghampiri zina kerana dia fahishatan, buruk, dan jalan yang paling teruk lah. Benda yang hina dan jalan yang paling teruk. Maknanya bukan saja dia buruk, tetapi dia jalan yang paling tidak selamat, jalan yang boleh membawa kemusnahan dan kebinasaan kepada manusia. Okey. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, akibat daripada zina ni banyak. Walaupun kita sebutkan tadi ada berbagai hujah yang menolak bahawa zina ni kalau pakai kondom dan sebagainya boleh selamat, tapi pada hakikatnya macam kita sebutkan tadi lah, di antaranya ialah bila berlakunya perbuatan zina tersebut, kita yang pertamanya kita lihat akan berlakunya anak luar nikah. Walaupun manusia kadang-kadang cuba pakai kondom dan sebagainya, tapi dalam banyak hal banyak berlaku anak zina. Dekat Malaysia pun ramai anak zina tuan-tuan. Ramai anak zina berlaku, dan yang malangnya majoritinya adalah terdiri pada orang Islam, orang Melayu tuan-tuan. Itu sangat-sangat malang lah ini berlaku. Baik. Jadi bila ini berlaku, apa kesan dia? Jadi pernah saya cerita dulu tuan-tuan, kalau kita lihat di negara-negara luar, zina tak jadi isu. Negara-negara Mak Saleh contohnya, zina bukan jadi isu. As long as you like each other, then okay. Asal jangan rogol je. Asal jangan rogol je. Ada consent, consensual punya relationship. Maknanya kalau dia ada consent, ada maknanya suka sama suka, tak kisahlah dia jumpa kat pub, jumpa kat mana, I like you, you like me, jalan. Tak ada masalah. Sama ada kahwin tak kahwin, cuma kalau kahwin tu kalau ada isu lah juga dari sudut perundangannya. Tetapi dari sudut perbuatan tersebut dia tidak menjadi satu kesalahan. Bahkan di Malaysia pun, di Malaysia pun tidak ada undang-undang yang menghalang pelakuan zina di kalangan orang yang bukan Islam. Tak ada undang-undang mengatakan orang yang bukan Islam tak boleh berzina. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, pergi mana-mana pun, kalau orang yang bukan Islam dia duduk serumah tak ada masalah. Yang menjadi kesalahan adalah hanya orang Islam sahaja. Yang menjadi kesalahan zina ni, kesalahan berkhalwat dan sebagainya hanya untuk orang Islam. Orang yang bukan Islam tak jadi kesalahan. Sama je minum arak orang yang bukan Islam tidak ada jadi satu kesalahan. Yang salah bila mabuk. Bila mabuk di khalayak ramai, itu jadi kesalahan. Dan memandu dengan cara mabuk, itu satu kesalahan. Tapi kalau di negara luar dia tidak ada isu. Sebab tu kita tak dengar negara-negara luar dibising pasal anak luar nikah sebagainya, sebab itu normal. Yang pernah saya cerita kawan yang dia tak kahwin pun tapi ada anak. Bila tanya kenapa tak kahwin, antara perkara pertama yang disebut adalah tak nak bertanggungjawab. Maksudnya dia tak nak ada tanggungjawab. Sebab bila kahwin, register nama anak dia, walaupun ada undang-undang tertentu lah yang mengatakan bila dah duduk sekian-sekian lama, maka anak tu dia anggap sebagai anak dia bertanggungjawab. Tapi secara umumnya kalau perkahwinan tu dia punya ikatan lagi kuat lah. Jadi tak nak. Jadi kalau nak kahwin. Kalau dia seronok, sama-sama suka, selagi mana dia happy duduk bersama, duduklah bersama. Kalau dia tak suka, okey, masing-masing mengambil jalan tersendiri. Yang ni cari pula boyfriend lain, yang ni cari girlfriend lain, jalan terus. Lepas tu negara-negara yang luar, negara yang bukan Islam, dia tak jadi isu. Bab perzinahan ni tidak jadi isu sebab itu perkara yang lumrah, yang biasa. Cuma kadang-kadang malangnya juga benda ni pun melarat ke negara kita. Ada ibu bapa yang baru orang Kelantan kata gewel. Baru kata orang kata apa? Baru berhubungan, ada hubungan kenal-kenalan menjadi boyfriend girlfriend, dah bawa balik rumah. Mak bapak tak tahu, jadi relax, tak ada masalah.
Kalau bertunang tu dah macam dah jadi suami isteri. Dia laki boleh bermalam dekat rumah tunang dia, yang tunang pun boleh bermalam dekat rumah tunang lelaki dia. Ini pun kadang-kadang berjangkit kat tuan-tuan, berjangkit. Tapi benda tu kita tahu bahawa bertunang bukanlah orang kata lesen untuk semudah-mudahnya anak kita dibawa keluar. Kalau anak kita bertunang, tuan-tuan, jangan sekali benarkan anak keluar berdua-duaan, tak boleh. Haram hukum dia. Masih belum lagi halal. Kalau nak keluar juga, bawa mak ayah dia ataupun bawa mahram. Bukan bawa budak baby tu dah 2-3 tahun, budak tak kerti apa benda. Dah kena bawa budak besar. Yang mana dia tahu, balik boleh report. Itu tujuan dia. Jadi tak malu-malu nak buat. Tapi kalau budak 2-3 tahun tak kerti apa benda, tak ada makna, tuan-tuan. Bawa teman ada mahram, adik dia umur 3 tahun. Tak adik tu. Kena bawa yang besar. Yang dia tahu mana nak buat atau benda yang haram, yang tak sepatutnya dia buat, adik dia tahu. Bagi amaran, kak jaga kak. Tak boleh tu, haram tu. Contoh yang kak adik dia beritahu kan. Jadi dia pun tak berani nak buat. Jadi selamatlah. Ataupun bawa mak ayah sekali kan. Bawa mak ayah sekali. Itu jauh lagi selamatlah. Jadi hubungan pertunangan bukanlah lesen untuk kita benarkan anak kita untuk keluar dengan yang bukan mahram ni, walaupun dia dah bertunang, dah dekat nak kahwin pun, tapi jangan jadikan alasan itu sebagai kaedah untuk membenarkan mereka keluar begitu saja. Bahaya, tuan-tuan, bahaya. Sebab berlaku kes zina ni antaranya ialah kerana apa? Kerana adanya hubungan kasih sayang. Saya buat contoh mudah, selalu saya tanya masa bekas-bekas pelajar saya, walaupun budak yang baik, budak baik, tuan-tuan, budak yang baik, belajar agama, tapi kalau keluar berdua-duaan, bila dah orang kata deep in love, deep in love tu maknanya sayang sangat. Bila sayang sangat, kalau lelaki kita pegang dia, marah tak? Marah sekejap je, tuan-tuan. Mula-mula janganlah, tapi sengih-sengih kan. Janganlah, tapi sengih-sengih kan. Nampak macam suka kan. Bila pegang lagi, lelaki buat merajuk. Merajuk, tuan-tuan, dia tak happy. Dia buat merajuk. Tak apalah. Dia tak sayang air. Dia punya jalan cara dia kan. Dia tak sayang dia. Tak sayang kalau dia terus macam tu, akhirnya berlaku atas zina pun. Sebab atas kononnya, atas asas kasih sayang, menyerahkan tubuh badan, rela menyerahkan tubuh badan zahir batin kepada bakal suami, bakal isteri, tuan-tuan. Kenapa? Konon atas kasih sayang. Ramai anak-anak kita, anak-anak muda kita tertipu hanya dengan kata-kata. Dengan kata-kata, tuan-tuan. Sebab perempuan ni antara kelemahan dia ialah bila dipuji. Puji, hari-hari puji, apa khabar, cantiknya awak, saya suka awak lah, macam awak sangat menarik lah, semua dia suka. Dengan puji akhirnya okey, saya suka awak lah, kemudian saya dah jatuh cinta dengan benda ni yang rosak anak-anak kita, tuan-tuan, dengan perkataannya. Banyak anak-anak rosak dengan hanya perkataan. Apatah lagi kalau dia dicampur pula dengan harta, bagi duit, bagi hadiah, lagi cepat rebah, tuan-tuan. Jadi anak-anak kita kena jaga betul-betul, tuan-tuan. Baik, berbalik kepada tajuk kita tadi, zina ini adalah dia akan merosakkan nasab seperti mana kita jelaskan tadi. Kesannya seperti mana yang kita jelaskan di awal tadi, bahawa bila ada anak zina pun jadi tak ada orang yang jaga, tak ada orang nak bertanggungjawab. Dan bertanggungjawab ni, katalah zina, mak tu rela nak jaga. Seorang ibu, kalau dia anak tu anak zina, tak sama, tuan-tuan. Dia punya kasih sayang ni tak akan sama dengan anak yang lahir dengan cara yang sah. Tak sama, tuan-tuan. Dan kadang-kadang dia rasa anak yang lahir itu sebagai satu beban kepada dia. Bayangkan kalau anak tu sebagai beban kepada dia, nak tak dijaga dengan baik? Tak sama. So apa jadi pada anak? Anak akan jadi, kadang-kadang jadi gangster. Kecil-kecil lagi dah jadi gangster. Jadi itu kesan dia. Bayangkan kalau ramai anak-anak yang macam ni, apa jadi pada masyarakat? Saya pernah cerita, kalau dekat UK, tuan-tuan, anak-anak kecil ni 7-8 tahun dah jadi something. Lalu dekat kereta dia ambil batu puah, dia pecahkan kereta, tak ada orang nak beli budak apa-apa. Budak. Dia under age kan, nak bawa dakwa di mahkamah pun tak boleh, tuan-tuan. Tapi jadi ganas, jadi gangster daripada kecil. Sebab apa? Tak ada orang nak jaga dia. Tak ada orang nak didik dia. Kita anak-anak yang dididik pun daripada kecil kita didik, baca Qurannya, solatnya, dengan akhlaknya pun kadang-kadang payah juga. Bila besar kadang-kadang tak boleh menjadi juga.
Kan? Itu dah dididik. Bayangkan anak yang tidak dididik. Itu di antara kesan zina, tuan-tuan. Nah, kemudian selain daripada itu juga, dia akan merosakkan hubungan. Ya, dia akan merosakkan hubungan di antara mereka yang bangsa zina. Kita anggap dia sebagai bangsa. Contoh, boleh auzubillah. Kalau seorang tu ada anak, kemudian ada lelaki berzina dengan anak dia, apa perasaan dia? Redha ke? Tak, kita sangat khususnya kalau kita orang Islam ni, zina ni satu, mana lebih baik mencuri daripada melakukan zina. Zina ni satu orang kata dosa yang sangat sensitif bagi umat Islam khususnya. Okey, apa jadi pada anak tu? Anak itu setengah-setengah ibu bapa tuan-tuan bila tahu anak dia berzina, dia halau daripada rumah. Tu kesan dia, maknanya dia akan rasa sangat malu, sangat aib bila anak dia melakukan zina. Itu kesan dia yang sangat besar, tuan-tuan. Dan akhirnya apa jadi? Banyak kes berlaku bila ibu bapa dah mula menolak anak dia, maka dia keluar daripada rumah, maka dia akan jadi lebih liar daripada itu. Dia jumpa kawan dia, mungkin dia akan duduk bersama dengan boyfriend yang pernah berzina dengan dia, dan akhirnya berlarutan bahkan sampai melahirkan anak dan sebagainya. So apa nak buat kali buat kepada ibu bapa yang oleh Alhamdulillah kalau berlaku kes macam ni? Adakah patut dia halau anak dia pada rumah kerana memalukan anak dia, kerana memalukan mak ayah dia? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab memang anak dia dah melakukan dosa, ya. Tetapi kalau biarkan anak dia keluar daripada rumah, duduk mungkin tak tahu dengan siapa-siapa, maka mana perbuatan dosa itu mungkin akan berulang lagi, dan mungkin akan jadi pelacur dan sebagainya. Banyak kes-kes yang berlaku, tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itulah ibu bapa kalau ditakdirkan oleh Azbillah, kita minta jauh daripada Allah SWT, daripada benda yang berlaku, ya. Anak-anak luar nikah, walaupun dia memang memalukan, mengaibkan kita, oleh Azbillah, kalau ia berlaku, maka tidak boleh kita tolak, kita boleh halau dia daripada rumah. Kenapa? Dia akan memberi kesan yang lebih besar. Tak apa, terima dia, bagi nasihat, bagi minta dia bertaubat, bagi dia insafkan diri. Memang kita tak boleh gambarkan lah, tuan-tuan. Kalau ada anak-anak duduk dalam keluarga kita, orang semua tahu, kan, memang satu perkara yang sangat mengaibkan. Tapi apa ada pilihannya pada kita? Itu antaranya ialah kita didik dia, kita nasihatkan dia biar bertaubat, okey, dan anak tu jagalah dengan baik, okey, walaupun dia memang sangat payah, tuan-tuan, tapi untuk mengelakkan daripada kesan yang lebih besar, maka jangan kita halau dia daripada rumah. Okey, itu kesan dia. Itu kesan zina, tuan-tuan. Itu kalau sekiranya berlaku di kalangan anak yang belum berkahwin, keluarga dia akan rasa sangat marah, sangat aib. Bagaimana pula kalau sekiranya perzinahan itu berlaku di antara orang yang dah berkahwin? Lagi dahsyat, tuan-tuan. Kalaulah ada seorang suami tahu bahawa isteri dia melakukan zina, sanggup tak dia bersama dengan isteri lagi? Tak sanggup, tuan-tuan. Kebanyakan orang tak sanggup. Dan akan jadi apa dia? Akan jadi akhirnya bercerai berai. Itu juga di antara kesan buruk zina, tuan-tuan. Jadi kesan buruk zina ni bukan setakat kita tengok dia masalah nasab dan sebagainya, tapi masih lagi banyak benda tu. Bahkan kadang-kadang dia sebabkan zina boleh berlakunya pembunuhan. Zina ni boleh berlaku pembunuhan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terlalu marah. Sebab zina ni satu dosa yang sangat besar, sangat mengaibkan. Kalau seorang suami tahu bahawa isteri dia melakukan zina, mungkin dia sanggup bunuh pun isteri dia. Dan berlaku pun, berlaku. Bahkan kadang-kadang tak kahwin pun lagi. Seorang lelaki, dia maknanya berkapal lah dengan seorang perempuan. Ni banyak kes yang berlaku, kes bunuh, dikelar dan sebagainya, kan? Tapi tiba-tiba dia tahu bahawa girlfriend ini ada hubungan dengan lelaki lain, dia bunuh, dikelar, tuan-tuan. Itu belum kahwin. Bayangkan kalau dah kahwin, dia punya degree kemarahan dia lagi dahsyat. Itu juga di antara kesan keburukan yang ada pada zina, tuan-tuan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada sini, jelaslah kepada kita bahawa zina ini sangat buruk kesannya dalam masyarakat. Sebab itulah Allah SWT antaranya kenapa Allah SWT yang mengharamkan zina. Baik. Kemudian kalau dah habis masa untuk untuk masa yang pertama. Okey, tak apa, kita baru nak sambung, tapi tak apa, kita sambung minggu depan insya-Allah, tuan-tuan. Alright. Okey, untuk minggu depan kita akan sambung
apa yang perlu dilakukan oleh seseorang kalau sekiranya dia terlibat dengan zina. Okey, itu tajuk yang kita simpan untuk minggu depan insya-Allah, tuan-tuan. Baik, kita masuk pada bab yang kedua daripada bab nikah, daripada Alkitab, kitab dia Al-Wajiz fi Fiqh Al-Munakahat. Okey, minggu lepas kita dah cerita tentang mahar, tuan-tuan. Tentang mahar. Ingat lagi, bila seorang wanita dapat mahar full sepenuhnya, itu payah nak ingat, kan? Okey, seorang wanita akan dapat mahar sepenuhnya apabila dia dah kahwin, dah sah, kemudian suami dia telah pun bersetubuh dengan dia, maka dia akan dapat mahar sepenuhnya. Dan kalau ini juga berlaku lepas berlaku keperkahwinan, kemudian berlaku persetubuhan, tiba-tiba mati salah seorang, suami atau isteri, maka mahar tetap wajib dibayar. Okey, kalau isteri itu mati, mana mahar kepada waris dia lah. Okey, kalau suami itu yang mati, maka mahar itu wajib dibayar oleh waris dia lah, juga kepada wanita tersebut. Baik. Kemudian macam mana kalau nak dapat separuh mahar kalau sekiranya dia menikah dengan nikah yang sah, okey? Tetapi sebelum berlaku persetubuhan diceraikan, maka dia dapat separuh mahar. Okey? Dan bila berlakunya mahar itu digugurkan sepenuhnya bila seorang isteri memfasahkan suami dia. Membatalkan perkahwinan disebabkan oleh isteri tersebut, maka semua mahar perempuan itu tak dapat. Okey, kemudian kita masuk bab mut'ah. Okey, mut'ah kita jelaskan juga baru ini. Mut'ah ada berdua, ada nikah mut'ah. Okey, nikah mut'ah ni nikah kontrak seperti mana dilakukan oleh orang Syiah lah, khususnya di Iran. Itu nikah mut'ah. Nikah yang kontraknya disebut dalam akad bahawa aku nikahkan kau dengan anak aku sekian-sekian dengan mah kahwin sekian-sekian selama 1 bulan. Okey, lepas habis 1 bulan habis. Perempuan tu boleh nikah orang lain bila iddah dan sebagainya lah. Tapi nikahnya disebutkan kontrak beberapa lama. Tak boleh dalam pernikahan walau sebut 1000 tahun pun tak boleh. Walaupun mungkin tak hidup, pada asalnya tak hidup lah 1000 tahun, tapi kalau sebutkan tempoh tak boleh. Walaupun 1000 tahun tak boleh letak. Dia letak mesti nikah itu adalah selama-lamanya. Dia buatnya maknanya hidup betul 1000 tahun contohnya. Mungkin tak berlaku lah kan. Tapi kalau hidup, pembayaran yang dibayar oleh suami kepada isteri dia apabila berlakunya perceraian. So makna orang lelaki ni dia rugilah kalau dia bercerai, dia rugi sebab dia kena bayar. Perempuan bercerai untung sebab dia dapat duit. Lelaki rugi. Dah kahwin kena bayar mas kahwin. Kemudian cerai pula, cerai pun kena bayar lagi, tuan-tuan. Dan dia mengikut apa dia? Dia mengikut kemampuan suami itu. Maksudnya, sebab itulah kadang-kadang kita dengar cerita ada orang yang bercerai, dia dapat mutah sampai juta-juta, tuan-tuan. Untung perempuan ni bila diceraikan oleh suami yang kaya lah. Kalau suami yang miskin tak dapat apalah, sikit lah dapat. Mungkin dapatlah RM10, RM20 ikut kemampuan suami kan. Ikut kemampuan suami lah. Kalau suami kaya memang untung cerai. Bukanlah minta cerai lah. Nak ceritanya ada kesan-kesan yang baik jugalah. Yang disyaratkan dalam Islam. Baik, mut'ah ini wajib bagi wanita, dibayarkan kepada wanita dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ini pun perempuan kena ambil perhatian. Untuk secure mut'ah ni kalau berlaku perceraian, pertama kena pujuk suami dia supaya melakukan persetubuhan sekurang-kurangnya sekali. Itu syarat mut'ah. Okey, syarat mut'ah. Dia kena cari jalan lah macam mana. Jangan kahwin lari daripada suami dia, tak nak bersama dengan suami dia. Kena cari jalan untuk bersama dengan suami dia sekurang-kurangnya sekali. Itu syarat mut'ah. Ini kena plan ni, tuan-tuan. Akan tidak terlepas kan. Kahwin cerai tak dapat apa kan, rugi kan. Itu antara yang pertama. Kemudian yang keduanya, itu syarat apabila seorang isteri diceraikan selepas berlakunya persetubuhan, syarat untuk dapat mut'ah. Okey. Baik. Yang keduanya, apabila diceraikan seorang suami isteri itu sebelum berlakunya persetubuhan, tetapi boleh juga nak dapat ni, tetapi tidak disebutkan mahar semasa akad nikah. Okey, dia kahwin sah nikah dia tak melakukan persetubuhan. Tetapi bagi tahu pula dekat suami itu, masa nikah tu jangan sebut mahar. Pun ada peluang dapat
dapat mut'ah. Walaupun katalah dia tak nak melakukan persubuhan dengan suami dia, kan suami dia tak suka sangat dengan suami dia tu contohnya, tapi nak juga mut'ah. Okey, kena pesan dekat suami dia, okey abang masa nikah nanti jangan sebut mahar, maka dia akan dapat juga mut'ah. Baik, yang ketiga, apabila berlakunya perceraian, perceraian ini bukan dia sebutkan dia bukan perceraian, bukan talak, dipanggil firaq. Firaq ni adalah perpisahan ataupun pembubaran perkahwinan yang dilakukan oleh hakim. Okey, disebabkan oleh lelaki tersebut. Dan ia berlaku selepas dukhul, maknanya selepas berlaku persubuhan. Okey, dengan syarat mahar tidak disebutkan dalam akad. Kalau sebut dalam kalau sebut dia gini. Dia kalau kita balik kepada mahar sebelum ini, kalau seorang wanita diceraikan sebelum dia disetubuhi oleh suami dia dan nikahnya dia mahar dia telah disebutkan, maka dia akan layak dapat separuh mahar. Okey. Oleh kerana dia dapat separuh mahar, kalau berlaku firaq ini, pembubaran perkahwinan ini, okey, kalau dia sebut maka dia dapat mahar saja. Okey, maka dalam dalam mut'ah dia tak dapat. Walaupun berlakunya pembubaran perkahwinan itu berlaku disebabkan oleh suami dia, kerana dia dah dapat dalam mahar, maka dia tak dapat dekat sini. Okey? Baik. Adapun kalau sekiranya perempuan itu diceraikan sebelum berlakunya persetubuhan dan disebut mahar dalam akad, yang kita sebut tadi lah, mahar disebut. Kalau mahar tak sebut, dia dapat. Boleh faham tuan-tuan? Kalau dalam mahar, dalam akad tak sebut mahar, dia akan dapat separuh mahar. Kalau dia tak sebut, baik. Kalau dia okey, kemudian kalau dia sebutkan, maka dia tak dapat mahar. Kalau dia sebutkan mahar dalam akad zawaj, maka dia tak dapat mut'ah, tapi dia dapat separuh mahar. Okey? Jadi ini dia punya syarat-syarat, keadaan-keadaan bila seorang wanita itu layak untuk mendapat mut'ah. Saya ulang lagi, yang asalnya pertama mestilah berlakunya persetubuhan. Itu syarat paling utama. Okey? Yang mudah kita pegang. Tapi yang keduanya, kalau sekiranya belum berlaku persetubuhan tapi semasa akad mahar tak disebutkan, pun boleh juga dapat mut'ah. Baik, apa dalil dia? Apa bukti yang menyebutkan mut'ah ini wajib? Ini berdasarkan pada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Okey. Maka ayat ini menyebutkan bahawa kalau sekiranya seorang wanita itu seorang wanita itu telah diceraikan, dan kalau sekiranya tidak disentuh ataupun tidak melakukan persetubuhan, maka dia tidak akan dapat mut'ah. Tetapi kalau sekiranya dia telah pun bersetubuh dengan wanita tersebut, maka dia hendaklah membayar mut'ah. Dan mut'ah ini berdasarkan kepada alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Maknanya dia bergantung kepada kemampuan seorang suami. Dia tidak fix. Dia tidak tentukan berapa jumlah kena bayar mut'ah ni. Tak ada. Dia berdasarkan kepada siapa suami itu dan kemampuan dia. Okey? Jadi kalau kemampuan, dia melihat kepada kemampuannya. Kalau kemampuan lelaki itu contohnya, dibuatkan perkiraan, diisytiharkan berapa dia punya income, kemampuan dia. Itu sebab tu saya sebutkan tadi, ada yang layak dapat sampai 10 juta, 20 juta mut'ah. Boleh dapat. Dia boleh tuntut, tapi dia bergantung kepada hakim untuk menentukan kelayakan tersebut. Okey, dia boleh tuntutlah, isteri boleh tuntut berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada suami, tetapi segalanya tertakluk kepada persetujuan hakim. Okey. Baik, itu kalau tuntut lebih lah. Kalau tuntut lebih daripada apa yang sepatutnya lah. Okey, secara umumnya macam mana nak tentukan jumlah? Bagaimana nak menentukan jumlah mut'ah yang perlu diberikan oleh suami kepada isterinya bila berlaku perceraian? Okey. Baik, dia ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, kalau sekiranya
suami isteri telah pun bersetuju. Katalah suami tu memang kaya raya, ada ratus-ratus juta duit, isteri minta 20 juta sahaja, 20 juta saja daripada 100 juta. Maka suami kata okeylah, 20 juta daripada 100 juta tak banyak sangat, ada lagi 80 juta. Maka suami kata okey, 20 juta saya bagi awak. Tidak ada masalah. Sikit atau banyak, dan sah mut'ah itu kalau sekiranya dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Dua-dua setuju, jalan, tak ada masalah. Baik. Yang kedua, kalau sekiranya ada keadaan yang kedua ialah kalau sekiranya isteri minta 20 juta, suami kata, oh banyak sangat. Memang duit saya ada 100 juta, tapi 20 juta banyak sangat. Maka dalam kes ini dia kena bawa kes ini ke mahkamah. Kena pergi mahkamah, dan mahkamah lah yang menentukan berapa isteri itu layak, dan dia bergantung kepada beberapa perkara. Beberapa keadaan. Yang pertama, min yasari zauj wa ansari, pertamanya mengikut kemampuan suami. Kalau suami itu kaya, maka kalau hakim kata 20 juta tak banyak kalau banding dengan 100 juta yang awak ada, maka hakim boleh sabitkan, boleh tetapkan, okey kamu kena bayar 20 juta. Contohnya kan. Ataupun wa nasabu zaujah wa sifatiha, dan juga dia ambil kira tuan-tuan nasab isteri tersebut dan sifat-sifatnya pun dia ambil kira untuk menentukan mut'ah. Okey, mana dia tengok keluarga perempuan ni. Sebab perempuan yang kaya ni dia punya maintenance tinggi. Belanja dia tinggi. Bulan-bulan 20,000, 30,000 belanja contohnya. Kan, dia biasa kehidupan macam tu sebab keluarga dia memang macam tu. Dan suami pula mampu bayar. Maka pada ketika itu hakim boleh menentukan berdasarkan kepada kemampuan suami dan berdasarkan kepada lifestyle perempuan tersebut. Maka suami isteri maka hakim boleh kata okey, ditetapkan kamu kena bayar 20 juta kepada isteri kamu. Maka kena bayar. Itu ditentukan oleh mahkamah. Dan juga sifat-sifat dia lah, kehidupan dia, lifestyle dia dan sebagainya. Mungkin dia sudut sifat-sifat dia lah. Mana sama ada suami isteri itu seorang yang sebelum ni dia ambil kira juga seorang yang taat, dan banyak pengorbanan dia. Contohnya banyak jasa dia, bisnes yang dibuat oleh suami dia itu pun antaranya ada sumbangan daripada isteri dia juga. Contoh, semuanya dia ambil kira oleh hakim dalam menentukan berapa banyak dia layak, isteri itu layak untuk mendapatkan dia punya mut'ah. Okey. Kemudian seterusnya di sini disebutkan mustahab, walakin yustahabbu fil mut'ah alla tanqusu an 30 dirham. Dan walaupun ada guideline lah, walaupun dia tidaklah menentukan secara fix, cara tetap berapa banyak yang nak kena bayar dirham, tetapi disunatkan mut'ah itu tidak kurang daripada 30 dirham. 30 dirham ni tak besar sangat tuan-tuan, sebab dia yang besar dinar. 30 dirham saya tak ingat berapa dinar. Tapi kecil lah, dia kecil pada dinar. 30 dirham ni kecil. Okey, dan juga ataupun jumlah yang sama dengan dia. Dan tidak sampai, disunatkan juga tidak sampai separuh daripada mahar. Okey, separuh mahar. Maknanya kalau mahar dia katalah 10,000, okey, kalau boleh disunatkan dia punya mut'ah tak sampai maknanya 5,000 lah. Kalau contohnya mahar dia 10,000, perempuan tu masa kahwin, masa bila bagi mut'ah itu kalau boleh tak sampai separuh, maknanya kurang daripada 5,000 lah. Itu sunat. Tapi kalau nak bagi lebih tidak ada masalah, asalkan dia dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Baik. Apa hikmah dia? Apa dia maqasidnya? Dia maksudnya maqasidnya Allah SWT mensyariatkan mut'ah ni. Antaranya ialah untuk tatib qalbil mar'ah al-mutallaqah inda mufaraqatiha baiti zawjiyah. Okey, yang pertamanya untuk orang kata memberikan ketenangan lah, mana merawat hati wanita yang kesedihan disebabkan perceraian. Maka bila bagi duit ni marah macam mana pun orang perempuan ni, bila dah bercerai contohnya, bila bagi duit juta-juta dia happy lah. Jadi nak elakkan daripada dia rasa marah. Kemudian begitu juga meringankan, sebab dia lama contohnya dia hidup dah 20 tahun 30 tahun. Jadi bagi duit ni semua dia meringankan dia punya rasa, orang kata
rasa ialah emosi dia dan sebagainya yang terganggu dengan bagi duit. Okey, dan kedua selainnya daripada itu, yang ketiganya adalah untuk mengelakkan berlakunya permusuhan yang berpanjangan. Ya, mana kadang-kadang berlaku permusuhan tapi bagi duit dia pun okeylah, kita duit dapat 20 juta, happy lah walaupun masanya marah, kan, marah, benci dan sebagainya. Bagi duit yang dapat 20 juta, dapat 20 juta, hilang marah dia, tuan-tuan. Nanti di antara hikmah dia lah. Hikmah kenapa mut'ah ini disyariatkan oleh Allah SWT. Okeylah, tuan-tuan, itu saja untuk malam ni. Waktu Isyak pun dah masuk. Kita jumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT yang Maha Quran Al-Quran sendiri, minta maaf banyak-banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.